Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua dan semua saudara-saudara sekalian. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan semua, petang ini ada satu pendedahan menarik yang saya nak sampaikan kepada kamu semua. Tapi sebelum saya sampaikan, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, share video ini supaya ramai yang tahu tentang pendedahan ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe. Anda semua memang terbaik. Oke, baru-baru ini juga RPK ataupun Raja Petra bin Raja Kamarudin membuat pendedahan yang paling mengejutkan saya. Beliau melalui entry terbaru di Twitternya telah membuat pendedahan bahwa 11 penipuan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan BN ataupun Kerajaan PHBN. Sebelum ini juga beliau ada membuat pendedahan berkenaan dengan PHBN, kerajaan PHBN adalah pintu belakang istana negara, dan saya tidak setuju. Dan hari ini pula beliau membuat satu kenyataan lagi, di mana beliau membuat kenyataan 11 penipuan yang dilakukan oleh kerajaan PHBN. Aku tak setuju lah tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada yang kata beliau ini hanya berani di media tetapi takut nak balik Malaysia. Kalau benar beliau ini menunjukkan bahwa beliau adalah musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa beliau tidak balik ke Malaysia dan jumpa Anwar Ibrahim depan mata dan cuba mendakwa ataupun mengeluarkan kata-kata begini? Oke, baik tuan-tuan semua, di dalam 11 penipuan yang didedahkan oleh Raja Petra bin Raja Kamarudin, adakah 11 penipuan ini sahih ataupun mungkin 11 penipuan yang didakwa dilakukan oleh PHBN adalah sebenarnya 11 penipuan Raja Petra Kamarudin? Alamak, apa komen Anda? Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, di dalam senarai 11 penipuan ini, di antaranya adalah lantikan Tengku Zafrul. Hari ini beliau masih mempertikaikan lantikan Tengku Zafrul, sedangkan pihak yang lain tidak sudah mempertikaikan perkara ini, bahkan mendiamkan diri dan sudah pasti akur dengan keputusan ini dan terima. Setelah di dalam 11 penipuan yang didedahkan oleh RPK, dan di antara ke-11-nya itu adalah lantikan Tengku Zafrul adalah tidak sepatutnya. Jadi tiba-tiba hari ini bekas Menteri Keuangan, di mana Tengku Zafrul hari ini adalah Menteri MITI, telah membuat pendedahan berkenaan dengan dana RM600 bilion yang diurus secara telus. Akhirnya teka-teki yang mungkin dikatakan oleh netizen berkenaan dengan dana RM600 bilion, akhirnya Tengku Zafrul telah membuat kenyataan di mana beliau telah mensahkan dana RM600 bilion diurus secara telus. Penggunaan dana kecemasan bagi membiayai beberapa pakej rangsangan ekonomi ketika negara berdepan pandemik COVID-19 sejak tahun 2020 dilaksana secara telus. Memetik laporan Astro Awani, perkara itu disahkan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ketika beliau ditemu bual eksklusif bersama CNBC pada Kamis. Tegas Tengku Zafrul yang juga Menteri Keuangan pada era itu berkata, tiada apa-apa perkara yang tidak kena dengan dakwaan penyelewengan dana tersebut. Tidak ada apa-apa yang tidak kena melibatkan pengurusan dana tersebut. Seperti yang saya katakan, kita ada laporan mingguan dan laporan laksana. Ia tidak pernah dilakukan sebelum ini menurut Zafrul. Jadi kesinambungannya di sini tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah Raja Petra membuat 11 penipuan, kononnya 11 penipuan yang dilakukan oleh PHBN, akhirnya Menteri Keuangan bersuara berkenaan dengan dana RM600 bilion yang diurus secara telus sebenarnya. Jadi walaupun ada yang mengatakan bahwa kenapa Zafrul dilantik semula dan RPK membuat senarai 11 senarai ini, dikatakan Zafrul di dalam pelantikan Zafrul termasuk di dalam senarai penipuan PHBN. Tetapi walaupun Zafrul hari ini
menjadi menteri, dilihat beliau boleh melakukan tugas dengan baik. Jadi apa komen Anda dengan berita hari ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat yang seterusnya. Terima kasih. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih sudah menonton video. Terima kasih sudah memilih channel ini untuk menonton isu semasa, isu hangat hari ini. Tuan-tuan dan puan semua, ada satu berita yang duka cita, berita yang paling menyedihkan saya, dan sudah pasti saya ingin berkongsi. Dan saya harap kamu juga tahu berita ini, supaya kita boleh sama-sama doakan penghiburan untuk keluarga kepada mereka yang sudah pergi. Ini satu berita duka cita yang saya nak kongsikan dengan kamu. Jadi sebelum saya meneruskan isu hari ini, sebelum saya menyampaikan berita hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang like, subscribe channel ini. Terima kasih semua. Hari ini saya melihat beberapa media dan saya ada melihat satu ucapan takziah atas pemergian orang yang penting di Malaysia. Ini pasti mengejutkan seluruh pemimpin politik di Malaysia dan mengejutkan Perdana Menteri juga, mengejutkan Agong dan pemimpin-pemimpin parti politik yang lain. Akhirnya Saifuddin buat pendedahan. Saifuddin mengucapkan takziah atas pemergian 11 anggota PDRM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengucapkan takziah atas pemergian 11 anggota Polis Diraja Malaysia PDRM yang meninggal dunia pada tahun 2022. Saifuddin berkata, pengorbanan, dedikasi dan jasa bakti setiap anggota cukup tinggi harganya kepada negara Malaysia yang tercinta. Ini menuntut saya untuk melakukan usaha sebaik mungkin bagi memastikan aspek kebajikan mereka terus terbela dan ditingkatkan. Doa buat mereka yang telah pergi. Doa buat mereka yang telah pergi dulu sebelum kita. Semoga segala sumbangan yang telah dicurahkan akan diberi ganjaran yang setimpal oleh Yang Maha Esa, katanya menerusi satu hantaran ataupun entry terbaru di Facebook pada Isnin. Pada Ahad lalu juga, PDRM dalam siaran di Facebook mengucapkan takziah kepada pegawai dan anggotanya yang meninggal dunia sepanjang tahun 2022. Antaranya ialah Kopral Muhammad Raf Samjani, Syamsul Bahar, Sarjan Suhaimi Zakaria, Inspektur Muhammad Faiz Paiman, Lance Kopral Aminur Zakwan Aman Nur Rashid, Kopral Muhammad Nazri Muhammad Nur, Kopral Isham Cik Abdul Hamid. Selain itu, Konstebel Saiful Aizuddin Abdul Halim, Kopral Muhammad Firdaus Mat Sarif, Kopral Kamarul Arif Matnor, Kopral Amirul Faiz Muhammad Ali dan Pesara Polis Kenneth James Woodward. Dalam pada itu, melalui Facebook Saifuddin Nasution, katanya, Al-Fatihah dan salam takziah, pengorbanan, dedikasi dan jasa bakti setiap anggota cukup tinggi harganya kepada negara. Ini menuntut saya untuk melakukan usaha yang baik mungkin, sebaik mungkin bagi memastikan aspek kebajikan mereka terus terbela dan ditingkatkan. Jadi kenyataan daripada Saifuddin baru-baru ini sangat menggemparkan, sangat mengejutkan saya. Dan inilah pemergian yang kita patut menghargai pengorbanan mereka, jasa besar mereka kepada Malaysia. Dan sudah pasti berita hari ini mengejutkan seluruh pemimpin politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sentiasa menyokong channel ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik, perkembangan isu semasa seterusnya. Terima kasih Malaysia.